Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke surau kita untuk kita solat berjemaah, ya. Dan sebagaimana rutin biasalah, ada slot kuliah di Lembah Kelang ni, kira untunglah, ya, untuk kita berkongsi apa-apa yang baik, insya-Allah taala, sampai jadi masa tak lama lah, dalam 40 minit saja, ya. Dan Ana ni pertama kali dah ke sini kot. Bukan kod memang pertama kali lah, ya. Dan kebiasaan pertama kali Ana takruf sikit lah boleh. Nama Ana Hasan, Hasan Cik Mat, kan. Tuan-tuan boleh panggil Ustaz Hasan lah. Kalau jumpa di luar ke apa, mungkin saya tak kenal, tapi tuan-tuan mungkin pernah jumpa atau seumpamanya, bolehlah tegur saya, ya. Panggil Ustaz Hasan saja. Daripada Sungai Buloh, Bandar Baru Sungai Buloh. Pernah pergi sana? Macam jauh, ya. Hari ni rasa dekat sebab tak jam. Dan saya sebenarnya, saya tak pernah menghala ke sini, ya. Tapi sebab sekarang ni cuti sekolah, saya tadi pun tengah baca-baca buku, kan. Ada dalam grup minta ganti, saya bolehlah ke sini. Saya kata tak apa, saya tengok trafik dulu, tengok tak jam, bolehlah, kan, ya. Dan saya takat hari ni mengajarlah di situlah, di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh lah, sejak tahun 2008. Saya di sana sejak tahun 2008 lagi, ya. Itu sikit sebenarnya lah, ya. Latar belakang pendidikan saya daripada Kelantan, dulu sekolah di sana, sekolah agama. After SPM saya masuk UIA, ya, International Islamic University Malaysia, 6 tahun lah. Belajar di situ under Islamic European Knowledge and Human Sciences, kira macam pengajian Islam lah, ya. UIA ni unik sikit, dia tak panggil pengajian Islam, ya. We do not call Islamic Studies, sebab bagi kita semua ilmu adalah Islam, ya. Yang beza ilmu ni ilmu wahyu atau tidak. Sebab itu pengajian Islam kita panggil ilmu wahyu, ya. Ia selaras dengan penjelasan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bab ilmu. Imam Ghazali dia tak bahagi ilmu ni kepada ilmu Islam atau ilmu bukan Islam. Because ilmu ni dia tak ada Islam bukan Islam, ilmu Islam, ilmu kafir, dia tak ada. Imam Ghazali kata al-ilmu darban, syar'i wa aqli, ya. Tuan-tuan boleh buka lah dalam Ihya Ulumuddin, dalam Ar-Risalatul Laduniyah dan beberapa buku yang lain, ya. Imam Ghazali kata ilmu ni ada dua. Satu, ilmu yang bersifat syara', which is based on revelation, pasal pada wahyu. Satu lagi ilmu akli, ilmu yang based on sense, akal lah, ya. Jadi dia tak ada istilah Islam bukan Islam. Ilmu semua selagi dia tak langgar syarak, kita boleh kata semua Islam. Jangan anggap belajar matematik bukan Islam pula. Tak payah belajar lah matematik, kita belajar tafsir Quran, hadis. Ya. Ilmu-ilmu seumpama itu kena belajar juga, sains, ya. Baik, kemudian saya after degree di situ, saya sambung di UPSI, saya buat master di situ.
Masa itu yang menyelia saya ialah Dr. Anhabi OP lah. Kenal kan? Ni Selangor ke KL Syah? Selangor? Kenal Dr. Anhabi OP? Kenal ke tidak? Kalau tak kenal nanya ni. Mufti tuan-tuan lah sekarang. Datuk Seri Dr. Haji Anhabi OP. Ya. Itu supervisor saya masa saya master dulu lah ya. Okey, dan sekarang saya buat PhD ya di UiTM, muamalat dan kewangan Islam ya, khusus tentang modern endowment, wakaf moden ya. Tapi ada muamalat ya. Dan saya sekarang ni tuan-tuan, saya aktif juga lah mengajar di Masjid Surau, tapi lebih kawasan Subang ya. Belah sini tak ada lah. Dan saya sebenarnya kawasan-kawasan lain saya dah banyak stok. Shah Alam, Kelang ya. KL ni pun dekat Ceras, dekat SUKM ni pun saya dah stok. Pasal jauh-jauh ni jalan jam, bagilah pada ustaz-ustaz yang dekat. Kerana Selangor ni tuan kita ada 1000 ustaz. Tak apalah bagi tak apa kan. Okey, habis tadi saya. Ilmu tak ada lah, tapi nak kongsi sikit sebanyak boleh lah ya. Dan kalau tuan-tuan ada apa-apa persoalan tentang muamalat, insya-Allah saya boleh jawab. Dan saya tuan-tuan ajar macam-macam subjek lah, tapi khusus fiqh lah ya. Ada Masjid Surau saya ajar fiqh ibadat. Ada satu surau tu 2 kali kuliah. Ahad minggu pertama saya ajar fiqh semaya. Sabtu kedua saya ajar fiqh puasa. Ada juga surau dia nak belajar lebih kan. Tak apa. Jadi saya ada fiqh ibadat. Bermula pada taharah sampai zakat lah. Ya. Saya ajar juga fiqh munakahat. Saya juga ajar fiqh jinayat. Ya. Fiqh jinayat. Tapi hak fiqh lah ya. Dan banyak juga surau, masjid ada satu lah, yang lain-lain semua surau. Masjid ada 2. Yang lain-lain semua surau lah saya ajar fiqh muamalat. Dengan berbagai modul lah. Ada saya ajar modul saya sendiri. Itulah prinsip fiqh muamalat, which is my nota saya. Dan saya juga ada ajar buku fiqh riba oleh penasihat syariah Ustaz Abdul Aziz. Dan saya juga ada ajar modul daripada Jawhar Jabatan Haji itu, nota dia dalam ibu dia tu saya dah pakai juga. Banyaklah model yang saya pakai. Alhamdulillah ya. Insya-Allah taala. Baik, habis tu. Maka masa tu 5 minit. Okey, tadi saya ditanya nak ajar apa. Saya tajuk-tajuk ni pun masalah juga. Tuan-tuan belajar, anak-anak tuan-tuan belajar di universiti ya. Peringkat degree tak ada masalah. Bila naik peringkat masters, nak pilih tajuk saja tuan-tuan, tahu lama. 4 month, 4 bulan. 1 semester, tajuk aja. Sebab tu nak pilih tajuk ni susah. PhD tuan-tuan tahu, pilih tajuk aja. Setahun. Oh, jolok kau ustaz je lambat kot. Cuba tanya orang yang buat PhD. Cari tajuk lah paling payah sekali. 1 year hanya untuk dapatkan tajuk, kemudian nak buat proposal. Kalau setahun tuan-tuan habis buat proposal, okey lah tu. UiTM tuan-tuan untuk proposal saja 3 semester. Tajuk dan proposal 3 semester. Ya, setahun setengah. Jadi bukan senang lah tajuk dia kan. Tapi saya tadi tulis aja muamalat. Maksudnya saya pun tak ada idea nak ajar apa. Tapi tak apa ya. Alang-alang saya dah tulis tentang muamalat. Bolehlah saya kongsi sikit sebanyak, mungkin secara umum saja. Dan saya tak sentuh in detail lah ya. Baik, muamalat ni tuan-tuan, ia asal daripada perkataan Arab ya. Walaupun ia telah dijadikan bahasa Melayu, dia telah diserap masuk. Kerana menjadi tabiat bahasa, bukan bahasa Melayu saja, even apa-apa bahasa atas muka dunia, any language on earth, mesti dia serap daripada bahasa-bahasa yang lain. This is normal, ini benda biasa ya. Tak terkecuali bahasa Melayu, banyak bahasa luar yang kita serapkan. Hatta anak tuan-tuan belajar sekolah rendah, mungkin cucu lah kot, anak dah besar lagi lah kan. Cucu. Ni anak-anak ada lah kot. Bila dia naik tahap 2, tahun 4, tahun 5, tahun 6, dia akan belajar satu slot yang dipanggil bahasa pinjaman ataupun bahasa serapan. Mesti ada punya ya. Saya tak ajar bahasa Melayu di sekolah, tapi di pusat tuition saya juga ada ajar bahasa Melayu dulu. 2 pusat tuition. Masa tu saya belum betul-betul start lah, baru nak start tahun 2008. Masa saya mula-mula posting, saya tak ngajar Masjid Surau lagi.
Saya isi masa malam-malam ajar tuition. Subjek apa? Bahasa Melayu. Walaupun saya bukan ustaz, saya bukan cikgu bahasa Melayu. Tapi kerana Tokey tu tengok saya punya result bahasa Melayu zaman sekolah, zaman universiti, dia kata bagus ni, boleh mengajar ni. Dan saya dapat mengajar dengan baik. Dan tuan-tuan boleh buka buku anak atau cucu tuan-tuan, tahun 4, 5, 6 tu mesti ada satu, bahasa serapan atau pinjaman. Apa maksudnya? Bahasa yang kita serap daripada bahasa-bahasa yang lain. Ada dua bahasa yang paling utama. Pertama ialah bahasa English, which is related to technology, yang lebih kepada teknologi lah. Banyak kan? Motosikal, bahasa Inggeris tu ke bahasa Melayu? Inggeris yang telah dimelayukan. Ya tak? Bas. Arab pun tuan-tuan sama juga. Bas dulu-dulu dipanggil hafilah. Hatta sekarang pun dalam bahasa standard Arab, kalau bas dia panggil hafilah. Hafilah di mana bas lah. Tapi kalau bahasa komunikasi kita tak panggil hafilah, kita panggil bas juga, al-bas. Ya. Apa lagi? Banyak tuan ya. Fikir sendirilah. Dan satu lagi ialah bahasa Arab. Yang mana rata-rata bahasa Arab ni lebih kepada benda-benda yang bersifat agama lah. Ya. Di mana kalau kita terjemahkan, bukan tak boleh terjemah, boleh terjemah tu. Tapi bila terjemah dia jadi sulit sikit. Macam masjid kan. Masjid ni bukan bahasa Melayu, asal bahasa Arab. Tapi telah dimelayukan, dah jadi Melayu dah. Tapi dia punya root asal itu daripada bahasa Arab. Ya tak? Pasal apa kita tak terjemahkan masjid tu? Pasal nak terjemah agak sukar. Apa maksud masjid? Masjid ialah tempat ibadah orang Islam. Kalau kita tak guna perkataan masjid tu, kita guna perkataan itu, Ji, nak pergi mana Ji? Nak pergi tempat ibadah orang Islam kejap. Sedangkan percakapan ni dia mesti ringkas, mesti padat. Orang Arab pun kata khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik percakapan atau kata-kata ialah ia pendek tapi memberi maksud yang baik. Jadi ambillah masjid, ya, semayang, puasa. Ini nak Ramadan ni, Ramadan. Ramai orang tak tahu maksud Ramadan, tapi kerana dia telah di Melayu kan. Apa maksud Ramadan ni? Ramadan ni maksud panas. Daripada perkataan ramat. Ramat ni panas. Sekarang pun dah start nak panas dah kan. Tapi petang-petang hujan sampai rumah saya bocor-bocor tuan. Ya. Baik. Muamalat ni tuan-tuan dia Arab tapi dah dimelayukan. Ya. Yang mana maksud dia ialah perhubungan kita dengan selain Allah. Itulah maksud muamalah. Amala yu'amilu muamalatun ataupun muamalatan, tu Arab dia lah. Tuan-tuan tak wajib tahu pun, ni bukan fardu ain, tapi pengenalan. Kita di Open University tuan-tuan, saya daripada tahun 2015 memang mengajar di Open University. Saya buat part time di situ di Cawangan Rampai. Dan ni pun manager dekat HQ pun nak suruh saya mengajar di HQ pelajar-pelajar master, ya. Sebab saya dah buat PhD, saya layak ajar budak master. Tapi saya tak isi lagi dia punya online tu. Kita muamalat di sana tuan-tuan ada 3 modul lah. Daripada modul ringkas, modul lebih sikit dengan modul yang besar lah. Apa first chapter yang kita belajar dalam modul? Pengenalan. Introduction to muamalat. Dan di mana-mana saya ajar muamalat pun mesti ada introduction. Tak mungkin saya terus jam kepada tajuk-tajuk yang ada dalam muamalat. Ya. Ada tempat tuan-tuan saya ambil masa sampai setahun, hatta sampai 2 tahun. Ajar introduction saja. Merangkumi, nombor 1 definisi lah. Dan ada 4-5 topik yang lain. Apa itu definisi kepada muamalat? Muamalat ni daripada perkataan Arab. Asalnya amala yu'amilu muamalatan. Ya. Kalau amal, kita kata amal, Melayu pun kata amal kan. Amila ya'malu amalan. Maksudnya beramal. Kita buat hak kita je. Kita semayang, dia tak sebut muamalat, dia sebut amal. Kenapa? Bila sebut amal, kita seorang. Of course lah kita dengan Tuhan, tapi kita seorang. Bila dia melibatkan 2 orang atau lebih, dia panggil amalah.
Sebab itu disebut muamalat. Kita dengan orang lain. Boleh jadi pihak kedua, pihak ketiga dan seterusnya. Ya. Nampak? Itu dia punya asas dia. Muamalat merujuk kepada kita dengan orang lain. Kadang-kadang ia melibatkan hal ehwal kekeluargaan. Tuan-tuan belajar munakahat. Ada fiqh munakahat sini, Mak? Tak ada? Nanya ni. Mesti ada satu subjek fiqh munakahat, tuan. Ya, bukan nak belajar hukum akam macam kita belajar munakahat dulu-dulu kan. Tak juga. Kita lebih kepada fiqh-fiqh kekeluargaan. Ya. Belajar satu topik kait dengan isu semasa. Belajar satu topik kait dengan isu semasa. Macam itulah. Baru ilmu tu hidup. Ya tak? Ya. Hari ni kita tak boleh lari daripada current issues, isu-isu semasa. Hatta sahaja muamalat pun saya akan kait dengan isu-isu semasa yang berlegar pada hari ini. Boleh kata hari-hari, tuan. Buka je YouTube, ada isu semasa. Buka je YouTube, ada isu semasa. Ya. Baik. Muamalat ni, tuan-tuan, kita selain kita dengan orang lain lah. Kadang-kadang melibatkan keluarga. Kerana kita dengan isteri, kita dengan anak-anak, itu muamalat juga. Munakahat is part of muamalat. Ya. Sebab itu, bila kita sebut muamalat hari ni, yang kita faham bila sebut muamalat, banking. Betul tak? Islamic finance. Duit. No. Muamalat, tuan-tuan, dalam Islam luas. Selain kita dengan Tuhan, semua muamalat. Kadang-kadang kita dengan manusia, kadang-kadang kita dengan persekitaran, kadang-kadang kita dengan haiwan. Muamalat belaka tu. Ambil kira belaka tu, Tuhan ambil kira belaka tu, Allah Ta'ala ambil kira belaka, makan akhir dia tulis belaka tu. Ya. Tak? Ya. Okey. Kadang-kadang dia bersifat ni lah, individu dalam keluarga tu. Itu penting juga, ya. Kadang-kadang ia melibatkan masyarakat. Masyarakat, tuan. Baru-baru ni kecoh tentang enakmen jenayah syariah yang katanya dipertikaikan. Masuk mahkamah, lawan. Ya tak? Itu muamalat. Ya. Memanglah kita tak campur in spesifik. Kita pun bukan tahu undang-undang pun. Ya tak? Dan rata-rata banyak orang komen ni, dia tak tahu ujung pangkal pun. Hari ni memang orang suka komen. Ya tak? Sikit-sikit komen. Sikit-sikit komen. Ya. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saya, tuan-tuan, saya komen tentang fiqh aja. Fiqh kalau awak cerita tak betul, awak cakap tak betul, awak sebar tak betul, saya akan komen lah. Tapi kalau bab-bab lain di luar bidang saya, biasa I shut my mouth. Saya tutup mulut. Kerana saya tidak ada ilmu yang cukup dalam hal. Termasuk dalam kes baru-baru ni. Banyak orang tanya saya, hatta dalam kuliah pun, apa komen ustaz? Saya tak berani nak bagi. Pasal kita tak belajar undang-undang. Tapi kalau orang ada idea, dia banyak pembacaannya, okey. Saya tak ada nak baca benda-benda lagu tu. Tapi kita tak ambil tahulah sikit banyak, ya. Okey. Isu yang undang-undang tu sebenarnya Islam ada. Dia panggil fiqh jenayah. Itu juga muamalat. Saya pun ada ajar fiqh muamalat di beberapa tempat, tuan. Ajar bukan muamalat, jinayat. Jinayat juga satu bentuk muamalat. Muamalat kemasyarakatan. Kerana sebagaimana Islam ambil berat tentang ibadah awak dengan Tuhan, dia juga ambil berat awak dengan orang lain dari sudut kemasyarakatan. Kita tak boleh buat zalim pada orang lain. Kita tak boleh menipu orang lain. Kita tak boleh ambil hak orang lain. Ya tak? Awak tumbuk kawan tu, boom, patah gigi dia. Agak-agak Islam, ialah dia ada kisos. Kisos ni maksudnya awak tumbuk saya tumbuk awak balik. Boom, dia tumbuk saya. Saya pun pergi koti. Dia mahkamah syariah. Tak tahulah peruntukan ada atau tidak. Setahu saya tak ada, tak tahulah kan. Tapi kalau dalam Islam, memang ada dalam fiqhul jinayah, the Islamic social of crime, memang ada ilmu ni. Oh, Islam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat, hukum hakam ni datang daripada mana? Datang daripada langit turun tahu. Untuk kehidupan manusia. Tuhan tak perlu langsung kepada kita ni.
Awak baik, dia tidak menambahkan langsung kebesaran Allah. Awak jahat pun, dia tidak mengurangi kehebatannya. Allah Ta'ala tak berhajat apa-apa. Tapi buat apa dia turun tu? Wahyu one by one turun pada Nabi. Selama 23 years. Untuk kita, awak ikut, awak bagus. Awak dapat kehidupan yang baik. Awak tak ikut, tu tunggal langgang tu. Betul tak? Statistik semasa tuan-tuan, 20% daripada orang yang berkahwin bercerai daripada tahun 2016, dan statistik naik daripada satu masa pada satu masa. Memanglah dia campur belaka orang Islam bukan orang Islam pun, tapi majoriti orang Islam lah, sebab 59% penduduk Malaysia ni orang Islam. 100 orang yang bernikah, mesti 20 bercerai. Di tempat saya tuan-tuan, selama 18 tahun saya duduk di Sungai Buloh, 17 tahun. Saya ingat pasangan yang telah berkahwin di tempat saya lah, Sungai Buloh, tempat taman saya tu, saya ingat dalam 10 macam tu kot. Memang 2 daripadanya telah bercerai. Jadi saya kata statistik itu ada kebenarannya. Ya, betul lah. Pasal apa jadi begitu? Memanglah cerai ni harus. Tapi kerana keretakan rumah tangga ni sikit sebanyak kerana tidak ada ilmu. Ilmu tak ada, tak belajar. Ya? Tak ikut panduan dan hukum hakam dalam syarah. Awak cerai bini awak, awak ada anak, awak kena bagi nafkah. Berapa ramai orang lelaki sekarang ni yang menceraikan isteri yang tak bagi nafkah? Tak percaya, kecil lah kat mahkamah syariah tu. Ya? Atau kita secara peribadi pun ada pengalaman dengan saudara-saudara yang ada. Kita bukan tak ada saudara marah bercerai. Ada anak tak bagi nafkah ke anak. Ya? Dia cerai, ada anak tak bagi nafkah ke anak. Ya, bergaduh-gaduh. Yalah, mahkamah ni tuan-tuan panjang cerita juga, nak paksa orang bagi, tapi dia bagi tahu wajib bagi nafkah, tapi tak bagi. Ya, alih-alih dia pergi nikah dengan seorang janda, ada anak seorang. Anak tu pun suami lama tak bagi nafkah. Kata pada muka awak, awak tak bagi nafkah pada anak awak dulu, awak nikah dengan janda ni, ada anak, pok dia pun tak bagi nafkah, kena lah. What you give, you get back. Apa yang awak bagi, awak dapat balik. Tuhan ni dalam setengah hal dia balas lalu atas dunia. Ya. Okey, baik. Itu kita kata jinayat. Pok orang tumbuk saya. Kalau kisos, jinayat ni simple je tuan. Tuan-tuan belajar 3 sulak je. Belajar kisos, belajar hudud, belajar ta'zir. Ya. Enakmen jenayah syariah yang dipitikakan di Kelantan tu anda ta'zir lah. Kesalahan begini, ini hukumannya. Kesalahan begini, ini hukumannya. Which is hukuman tu bukan daripada Quran atau daripada hadis Nabi pun. Itu ta'zir. Ulil amri ataupun pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengubah undang-undang, beri pendapat atau inilah undang-undang tu berdasar pada ijtihad mereka lah. Ya. Yang mana ta'zir ni tuan-tuan boleh diperbaiki daripada satu masa pada satu masa yang lain. Dia tidak absolut, dia tidak mutlak. Tapi kalau qisas, kalau hudud, tak ada kompromi. Dia mesti berjalan sebagaimana yang diwahyukan. Sebahagian daripada Quran, walaupun tidak banyak, tapi most of all, sebahagian besar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tumbuk bung. Patut awak tumbuk saya, ya. Saya report qadi bicara, memang betul awak tumbuk saya lah. Jadi kena kisah dulu, saya kena tumbuk awak. Kalau awak tak nak tumbuk, awak ada option. Islam ni sentiasa beri option. Mana ada kalau kata A, tak boleh B, tak boleh C, dah. Kalau haram-haram je dah, ada benda, ada kelonggaran tuan. Islam ni ada banyak option, ada banyak alternatif. Ya. Ataupun dalam arti kata lain, ada banyak flexibility. Qardawi karang satu buku, Khasaisuddinil Islami, the major privilege of Islamic religion, ciri-ciri besar Islam, ada 7 kesemuanya. Salah satu ialah al-murunah. Islam ni dia fleksibel. Fleksibel tuan. Dia tak rigid. Dalam banyak hal dia boleh berubah. Adalah certain dia tak boleh berubah. Tuan-tuan sembahyang 5 waktu sampai hari kiamat 5 waktu. Betul tak? Tuan-tuan nak ubah Zuhur pergi subuh pergi isyak, tak boleh. Hak tu tak boleh. Tapi dalam hal-hal yang furuk, dalam banyak hal, boleh saja dia berubah pada satu masa yang lain. Dulu-dulu tuan-tuan Selangor memfatwakan, ya,
Siapa-siapa yang ada tabung kencing kat tepi ni, kalau dia nak sembahyang fardu, dia kena buat dua benda. Pertama, dia kena kosongkan tabung itu, bersihkan. Yang kedua, dia kena ambil wuduk yang baru. Itu last fatwa yang lama lah. Fatwa yang baru dia kata apa? Tabung kencing tu tak wajib dibersihkan dan dikosongkan. Cuma berwuduk sahaja untuk solat fardu, solat sunat tak payah. Lagi mudah. Kan berubah tu. Tak berubah. Dan saya percaya in future tuan-tuan, boleh jadi fatwa kami yang lebih mudah lagi, which is wuduk pun tak payah. Kalau awak ada wuduk dan nak wuduk buat apa lagi? Tapi tunggu saya jadi AJK fatwa lah, tak tahu bila kan. Kawan tu dah lah uzur, nak susah-susahkan dia buat apa. Betul tak? Ya? Okey. Balik tadi, bung tumbuk. Okey. Ada dua option. Pertama, saya tumbuk balik. Ya. Okey, saya tak saya tumbuk lah. Buat apa nak tumbuk awak balik? Pasal ada option yang kedua which is more interesting. Ambil pampasan. Ya. Agak-agak kalau haji tumbuk saya, patah gigi sebatai. Berapa pampasan haji kena bayar kepada saya? Ya. Dalam Arabnya, istilah jenayahnya dia panggil ta'wid. Ya. English dia panggil apa? Ta'wid lupa dah. Pampasan panggil apa English? Compensation, betul Haji. Anak lupa juga. Kalau otak ni macam-macam nak fikir. Anak first time pula mari sini, nervous ya, nervous. Okey. Nah, berapa? Agak-agak haji berapa? Ramai jawab. 1,000 Ustaz, 2,000, 3,000. They are all wrong. Salah belaka. Nampak sangat tak ngaji fiqh jenayah. Memang banyak masjid surah tak ada fiqh jenayah pun. Ya tak? Maka itu subjek yang penting sekali. Allah, kita bukan buat hudud sekarang Ustaz. Bukan isu tu. Isu idea itu. Betapa uniknya agama kita diturunkan oleh Allah untuk kehidupan kita. Allah. So, nak belajar ilmu-ilmu macam ni tuan. Ya. Fik-fik yang dikaitkan dengan isu yang semasa ni, dia menarik. Okey. Agak-agak sebatan gigi berapa je? Asyik tunjuk haji ya. Siap haji. Sorry ya. Kita maaf ya. 2,000 macam tempat lain juga. 2,000 Ustaz. Ada kata 1,000. Allah. Ini bukan takzir ini hudud. Hudud non kompromi. Pasal kisah dan hudud hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi katalah hadis Muslim daripada Ibnu Abbas, as-sinnu bis-sinni khamsun minal ibil. Teeth with teeth 5 numbers of camel. Cakap masalah sikit ya. Anak PhD presentation memang full English tuan. Sorry ya. Maaf ya. Jadi ada masuk sikit-sikit English tu. Okey. Apa maksudnya? Nabi kata gigi dengan gigi 5 ekor unta. Ya Allah ya Rabbi, apa Islam ni zalim sangat. Gigi sebatang je pun takkan sampai kena bayar pasal 5 ekor unta. Awak kata begitu pasal awak tak tahu menau. Islam ni dia bukan nak menghukum. Memanglah hukum tu perlu dijalankan, tapi objektif dia ialah li rad'in nas anil wuqu' fil mahzur, nak mengelakkan orang daripada jatuh ke dalam kesilapan itu berkali-kali. Memang haji pukul saya patah gigi sebatai jah. Kalau saya repeat balik agak-agak, saya patah gigi haji ke saya patah leher haji? Silat-silat saya bunuh haji. Islam melihat konsekuen, implikasi yang akan berlaku selepas pada itu. 5 ekor unta je. 1 ekor unta agak-agak berapa ribu je? 10,000 sekarang ni je. Kalau 5 ekor unta 50,000 mana nak cari? Sekurang-kurangnya bila hukuman itu dijalankan dan dikuat-kuasakan, agak-agak ada tak orang nak tumbuk orang lain? Nak tumbuk sikit 50,000 tak jadi. Itu tujuannya. Ya. Hari ni orang mudah-mudah aja sepak orang, tumbuk orang. Dah kena denda 2,000, 3,000, 4,000, 10,000. Ya. Denda jika menipu sukatan dan ukuran dalam enactment baru-baru ni, berapa dikenakan? Penjara 6 bulan. Denda maksimum 3,000. Which is for me, walaupun saya bukan orang undang-undang, saya kata
ini hukuman yang teramat sedikit sekali. Kalau saya jadi pengubah undang-undang tu, saya kata bukan 6 bulan, 6 tahun aku semak dalam tu. Bukan kata 3,000, 300,000 saya akan buat. Peniaga ni tuan-tuan, setakat 3,000 dia boleh bayar. Ya tak? Jadi bila saya tengok enemen tu, kadang-kadang, tadi kata tak saya komen, Ustaz komen juga. Ada beberapa hukuman tu saya tengok macam tak logik. Takkanlah menipu hukuran dan sukatan hanya, yalah, kalau peniaga kecil ni kita kata okey lah kan. Tapi habis orang peniaga juta-juta kalau menipu, takkan 3,000 aja, dah maksimum 3,000. Behel 300,000 oh. Baru je lah, ya tak? Pasal itu kesalahan yang besar. Allah. Tuan-tuan kalau belajar muamalat, benda Allah Ta'ala paling benci sekali lah. Tuan-tuan ingat mencuri aja ke? Merompak aja? Menipu sukatan dan sumbangan. Ya. Bahkan ada hadis yang Nabi kata, tidak ditahan hujan daripada langit, melainkan jika kamu mengurangi atau menipu sukatan dan sumbangan. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Sunan Abi Daud. Ya. Jadi dia satu kesalahan yang besar. Mana boleh diberi hukuman yang kecil begitu. Ha? Tapi tak apa lah kan. Ha? Okey. 5 ekor untung. Tu tak kira lain lagi. Patah tangan, pecah kepala. Oh, Islam punya klasifikasi hukuman tuan-tuan. Allah, saya selut. Nampak sangat hukum ini not coming from the prophet. Bukan datang daripada Nabi. Memang daripada Allah. Kerana ada detail-detail tuan-tuan. Luka kulit lain. Masuk sampai isi lain. Nampak tulang. Maaf cakap Kelantan sikit-sikit boleh tak? Pasal anda orang Kelantan. Masuk sikit-sikit Kelantan boleh Ada setengah tempat aku dia tak suka ke apa. Kalau luka nampak tulang lain. Luka nampak sum-sum tulang lain. Allah, nak nangis saya kalau tengok hukum akan Islam ni. Allah, Tuhan ni saya sungguh kita. Macam-macam dia buat hukuman tuan-tuan. Pasal apa kita tak ikut lah? Hukuman cedera perut lain, cedera kepala lain, nampak kulit kepala lain, nampak otot lain. Ya Allah ya Rabbi. Ya. InsyaAllah ini baru nak panas. Ya. Azan lah. Tak ada azan. Teruskan dia. Minta maaf banyak tempat dia azan. Okey tuan-tuan Jadi ibadat kita bagus. Kita dengan Tuhan buat elok-elok, sembahyang 5 waktu berjemaah ya. Munakahat keluarga, jaga elok-elok, belajar munakahat macam mana. Itu muamalat. Jenayah pun sama. Jenayah ni maksudnya kita sesama masyarakat. Ya, jangan kita menzalimi sesama kita. Dan satu lagi yang saya nak sebut sebenarnya, hal ehwal kehartaan. Itu yang disebut muamalat. Sebenarnya muamalat diluas. Selain kita dengan Tuhan, semua muamalat. Ya, kekeluargaan, kemasyarakatan, dan satu suluk yang penting juga ialah kehartaan. Yang hari ini banyak disebut sebagai muamalat. Sebenarnya dalam syarak dia tak sebut muamalat, dia sebut al-muamalatul madiyah. Muamalat harta baru betul. Tadi muamalat kekeluargaan, menakahan. Yang tadi muamalat kemasyarakatan, which is related kepada jenayah. Ini dipanggil muamalat kehartaan. Jadi kalau istilah yang betul, muamalat kehartaan. Tapi kalau kita panggil muamalat merujuk kepada harta, okey juga. Ya. Sebab penggunaan bahasa ni kita tak boleh halang. Hatta buku-buku hari ni pun muamalat. Semua merujuk kepada harta. Dan sebahagian besar juga merujuk kepada perbankan dan kewangan Islam. Ya. Saya di masjid di Puncak Alam, memang saya ajar muamalat khusus tentang kontrak yang diamalkan di perbankan Islam lah khususnya. Ya, kerana di situ saya ajar fiqh riba, which is more on banking contract lah, lebih kepada banking contract. Ya. Okey, yang keempat ni kehartaan, which is penting juga. Ya. Ulama tuan-tuan kalau dia karang kitab fiqh 4 jilid.
Satu jilid ibadat, satu jilid munakahat, satu jilid jinayat, satu jilid muamalat. Muamalat harta itulah. Di mana dalam muamalat kehartaan ada banyak tajuk-tajuk sebenarnya yang perlu kita pelajari. Secara umumnya tuan-tuan, dia ada satu ilmu yang mesti kita belajar kerana hukum dia ialah fardu ain. Ya. Mungkin saya tak boleh pergi lebih lanjut, tapi saya nak petik 2 ayat Quran saja sebagai orang kata buah tangan saya lah malam ni dalam bab muamalat. Dah kata tajuk muamalat, dah pergi lain-lain dekat semua muamalat juga tu. Ya, tapi ni khusus bab harta tuan-tuan. Kenapa kita nak belajar muamalat? Kerana sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita bagus dari sudut ibadat kita dengan dia. Kita bagus dari sudut kekeluargaan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga ni penting. Ya. Awak ingat awak boleh syukur seorang aja. Lagi anak bini awak tak lepas. Awak dengan awak sakut. Saya pun sama juga. Ya tak? Ya. Dan sebagaimana Islam juga suruh kita jaga masyarakat. Memanglah mana ada orang baik sangat. Saya pun bukan baik sangat. Tapi janganlah kita melampau sampai dengan jiran pun bergaduh, ya. Dengan member pun bermasam muka. Saya seriously tuan-tuan, dan personally saya bagi tahu. Saya duduk di Sungai Buloh dan 17 tahun, ni tahun ke-17. Saya tidak pernah bermasam muka dengan sesiapa. Tak pernah. Kalau orang nak marah saya pun, dia punya hak. Saya jumpa, saya akan tegur. Saya dulu timbalan nazir masjid. Tuan-tuan pernah pergi Bandar Baru Sungai Buloh tu, Masjid Kuning tu. Saya dulu timbalan nazir satu penggal. Sekarang masjid itu dah kena rampas. Dulu lah sebelum kena rampas dulu kan. Jaiz dah rampas dah. Adalah isunya. Saya juga pengurusi surau di Fasa 4 Bandar Baru Sungai Buloh selama 2 penggal. Jadi adalah orang tak suka dengan kita. Biasalah bila jadi pengurusi, cuma pengurusi orang tu tak suka tu, orang tu tak suka ni kan. Biasalah kan. Tapi kita okey. Ya. Dan tuan-tuan pun samalah. Jangan kita bermasam muka. Apa-apa hal kita jaga hubungan kita, ya. Sebagaimana 3 benda ni Allah Ta'ala suruh kita jadi baik, tak lari ataupun sama jugalah dengan harta. Di mana tuan-tuan, kalau harta tuan-tuan tak clear, ibadat, oh TikTok, lima waktu awal apa semua, imam lagi keluarga betul tak? Isteri bagi nafkah, zahir batin, jaga keperluan dia, apa rumah tangga, TikTok. Jinayat, dengan jiran baik. Saya tuan-tuan sama juga. Ni ustaz ni nak puji diri sendiri ya kerjanya. Saya duduk di Sungai Buloh tuan-tuan, saya tak pernah bermasalah dengan jiran. Saya duduk 3 tempat. Di Pasar 4, di Paijarah dan di Bandar Baru Sungai Buloh. Setelah saya beli rumah di situ. Saya tak pernah ada masalah dengan jiran-jiran. Walaupun hati ni kadang nak marah juga. Pasal saya duduk tuan-tuan, tak tahulah kan. Sebelah menyebelah ni dia pecinta haiwan. Kucing bagi makan, anjing bagi makan, duduk berak depan rumah kita. Sampai isteri saya pun nak marah juga. Saya kata jangan marah, biar je. Sebab jiran ni kita kena jaga. Saya jagalah jiran. Okey. Semua okey. Tiba-tiba harta tak okey. Lan yazala qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ni hadis Zaid bin Arqam dan Sunan Abi Dawud, which is very familiar. Bila kita belajar bab introduction muamalah kan, hadis ni kita mesti baca. Nabi kata tidak berganjak kaki anak Adam di hari kiamat nanti. Boleh jadi di padang mahsyar, boleh jadi di mizan, tempat timbangan itu. Melainkan dia ditanya dengan 4 perkara. Allah Ta'ala akan soal selidik 4 benda ni. Salah satunya ialah daripada hartanya, dari mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan. Sebab itu harta ni tuan-tuan dia very simple. Ada 3 benda je kita kena tahu. Pertama ialah bagaimana kita memperolehinya. Nombor 1. Yang kedua ialah di mana kita membelanjakannya. Nombor 2. Nombor 3, adakah kita menunaikan hak dan kewajipannya. Which is more related on zakat lah. Dan nafkah-nafkah kita kepada keluarga kita. Jadi ada 3 benda ni. Soalnya tuan-tuan, memang kita nak yang halal. Tapi kita tak tahu yang halal tu macam mana.
Hari ni tuan-tuan, banyak benda yang melibatkan muamalah atau kewangan ataupun harta ni, dia banyak indirect. Kolek duit 20 riyal seorang. Buat gotong royong. Daripada duit tu tuan-tuan beli hadiah, kemudian buat cabutan. Itu boleh jadi judi. Pernah buat? Amal buat begitu. Ya tak? Oh, tak tahu Ustaz. Tak tahu. Sebab hari ni tuan-tuan banyak yang indirect. Banyak benda ni dia indirect. Kita ingat tak ada apa, rupanya judi rupanya. Ya tak? Ya. Kadang-kadang juga boleh melibatkan riba. Tukar duit nak raya. Betul? Tak kisahlah tukar di bank ke, tukar dengan member apa gitu ini. Tukar duit 1,000, duit besar lah. Nak duit kecil-kecil, duit RM10, duit RM5, duit RM1. Saya boleh katalah, rata-rata bila dia buat pertukaran mesti ada charge yang dia kenakan. Betul tak? Awak bagi dia 1,000, dia takkan bagi awak 1,000 nya. Dia akan bagi awak 970 atau 80. RM20 dia ambil untuk charge. Riba. Apa hukum riba? Riba haram lah. Dan banyak lagi isu-isu yang lain. Ya benda indirect ni. Of course lah kalau tuan-tuan terlibat dengan perbankan dan kewangan Islam di peringkat institusi sana. Tuan-tuan pergi ke bank, buka akaun simpanan konvensional, fixed deposit konvensional, ya, dan macam-macam lagi, which is akad yang digunakan kesemua adalah akad-akad yang berunsurkan riba. Berbeza dengan akad-akad atau kontrak Islamik yang telah dilakukan modifikasi tertentu, ya, walaupun ada sikit sebanyak pertikaian, sekurang-kurangnya kita ada option untuk lari daripada yang betul-betul riba kepada yang bukan riba, insya-Allah. Ya. Jadi sebab tu muamalah hari ni memang kena belajar. Dan kita belajar tuan-tuan di peringkat atasan memang menjadi fardu ain lah, supaya kita tidak terlibat dengan benda-benda yang dilarang oleh Allah tanpa kita sedar. Oh, kita tak tahu, tak apa kot Ustaz. Memang tak apa kalau awak tak mampu nak belajar. Tapi kalau awak mampu belajar, awak tetap akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, awak tak boleh terlibat dengan riba, awak tak boleh terlibat dengan judi, awak tak boleh terlibat dengan goro, uncertainty, unclarity, mana ketidakjelasan. Di mana hari ni banyak benda-benda yang melibatkan goro. Ya, pelaburan-pelaburan yang ada di internet, platform-platform yang ada, kebiasaannya ada melibatkan goro-goro tertentu yang hukumnya haram. Jadi kalau kita belajar, orang kita tahulah mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan unfortunately lah tuan-tuan, masjid surau masih ada yang akaunnya tidak Islamic account, konvensional. Lepas tu sibuk tanya kita, Ustaz, nanti duit konvensional ni dia punya dividen tu kita nak buat tandas surau boleh? Saya tanya lalu, apa tak tukar akaun Islami? Ambil duit yang ada dalam akaun konvensional tu, pindah pergi Islami. Lepas tu tarik dia punya dividen selama beberapa tahun, buatlah surau masjid, insya-Allah tidak mengapa. Tapi wajib dipindahkanlah daripada conventional account to Islamic account. Ya. Jadi kita kena tahu juga dah sikit sebanyak. Insya-Allah Taala ada bunyi dah tu. Benarnya baru nak panas benar ni. Saya di mesti tuan-tuan 6 jam ajar non stop, berhenti semayang aja. Ngajar 2 jam, semayang. Ngajar lagi 2 jam, minum sekejap. Ngajar 6 jam straight aja. Ya. Tapi ya kan, masjid surau 40 minit okey tu. Kalau ikut ni baru 1/3, 1/4 baru ni. Lepas tu ada lagi 3 jam. Berasaklah punggung tuan-tuan tu. Ya, insya-Allah Taala. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian. Saya pun tak sempat nak buka soalan sebab masa pun dah lewat. Kalau tuan-tuan ada nak tanya apa-apa, dan saya percayalah banyak persoalan-persoalan tertentu yang kadang-kadang sini ada kuliah muamalah tak ada? Ada? Tak ada. Oh, kena buatlah, pergi panggil ustaz lain lah. Ya. Kuliah muamalah penting tuan mesti nak kena ada kuliah itu. Ya. Ya. Beli apa? Beli duit. Okey, beli duit ni tuan-tuan, dia ada satu
slot disebut sebagai bank sorof. Bank sorof ni ialah pertukaran mata wang dengan mata wang. Mata wang di sini ialah duit yang di-endorse oleh kerajaan lah. Kerana kita menggunakan pakai kaedah sebagian ulama, antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana katanya mata wang mesti yang diakui oleh kerajaan dan sebaik-baiknya yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kalau mata wang tu tak diterima oleh kerajaan, dia tak dikira mata wang. Macam Bitcoin atau mana-mana cryptocurrency yang ada, negara kita masih belum iktiraf itu mata wang lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke negara tu, dia iktiraf sebagai mata wang. Tuan-tuan boleh gunakan, dah buat pertukaran. Dia tertaluk kepada bank sorof, mana pertukaran wang dengan wang, which is dia mesti tunduk kepada dua prinsip utama. Pertama, tak boleh ada penangguhan. Yang kedua, tak boleh ada lebihan. Mesti counter, sama nilai dan sama kuantiti. Kalau ada upah tak apa, asing, tapi tak boleh sekali. Kalau tukar contoh RM dengan RM, dia kena dua tu lah, nilainya mesti sama, dan tak boleh ada penangguhan. Tapi kalau tuan-tuan tukar dengan duit lain, nilai memanglah tak sama, tak apa, tapi mesti tak boleh ada penangguhan. Cerita dia gitulah. Boleh buat pertukaran. Dia isu dia kalau bisnes duit, itu lain. Tapi kalau sekadar buat exchange untuk kita guna sendiri, memang harus pun. Boleh. Ya. Tapi hari ni banyak orang buat pertukaran guna kad. Betul tak? Ada guna kad apa gitu gini. Which is ada sikit sebanyak isu syariah lah di situ. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke satu negara, kalau ada option yang lain, sebab ada kad-kad yang ada di negara luar ni, kadang-kadang dia kad tu dibiayai oleh perbankan konvensional di sana. Itulah jadi isunya. Ya. InsyaAllah. Boleh je? Cukup tu? Terjawab? Tak terjawab? Ha? Ya. Okey. Aha. Okey. Macam mana nak pergi sana lepas tu? Pakai kad yang ada kat dalam tu. Tak apa, dia pertukaran untuk tu tak apa. Haji tak buat pertukaran lagi. Bila pergi sana, Haji guna mata wang sana. Dia convert kan. Tak apa, janji jangan ada penangguhan. Ya, pertukaran mesti terus berlaku. Macam tu lah cerita dia. Ya? Boleh? Boleh tu. Hakul kalazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita atas kafarah Rasulullah.